Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi beragama Islam, yang bagi bukan beragama Islam, selamat malam. Okey, hari ni saya nak share. Saya nak kongsi satu lagi. Daripada segi ni hari makanan, okey nanti dulu. Ikan pun nanti dulu. Okey, ni saya nak kongsi dengan korang satu benda iaitu molasses. Okey, apa makna molasses? Macam mana molasses ni terjadi, apa benda semua? Nanti saya akan terangkan kat korang sedikit demi sedikit. Sekurang-kurangnya bila korang buat, korang akan tahu apa makna molasses ni, apa benda semua. Untuk pengetahuan korang, molasses juga mempunyai sejarah yang kaya di Caribbean dan Amerika Selatan, di mana tebu dan gula tebu banyak ditanam di sana, dan juga merupakan pemani popular di seluruh Amerika Syarikat pada tahun abad ke-20. Jadi tanpa kita buang masa lagi, saya akan tunjukkan korang bahan-bahan untuk buat molasses. Bahan-bahan dia, apa cara dia. Okey, daripada situ juga saya akan kongsikan dengan korang. Jadi bahan-bahan dia yang perlu nak buat, okey, ni dia. Kita hanya perlukan gula. Kita perlukan gula putih 1 kilo. Okey, tapi kali ni saya buat kat korang untuk 3 kilo. Untuk 3 kilo. Kita pakai gula merah. Kita pakai gula merah. Okey, gula merah ni kat dalam ni dia ada 500 gram. Kalau korang tengok sini 500 gram. Gula putih 1 kilo. Gula merah 500 gram. Jadi gula merah 500 gram ni saya akan pakai 2. Jadi untuk saya nak buat untuk benda ni banyak, untuk buat 3 kilo, jadi gula putih 3, gula merah lebih kurang ada 6. Okey. Dan kita perlukan ni, okey, tepung dia saya buat macam ni. Dia tepung, kita pakai tepung gandum. Okey, apa sebab kita pakai tepung gandum, nanti time proses nanti saya akan tunjuk kat korang. Yang ni betul kita pakai tepung gandum. Plastik tu saya dah buang lah. Jadi pakai ni tepung gandum. Okey. Jadi barang dah ada, gula dah ada, tepung dah ada, semua dah ada. Okey, jadi macam mana cara nak buat dia? Okey. Jadi jom kita buat. Okey, saya lupa dengan korang nak satu barang lagi. Okey, air. Untuk satu gula 1 kilo, air 1 liter. Okey, jadi cara dia nak buat. Air ni nak letak dulu ke apa? Jadi tak perlu. Nanti dulu. Okey, pertama kita buka dulu. Kita buka api. Okey. Kalau korang buat sekilo kan, kalau korang buat sekilo korang boleh pakai kuali kecil je, tapi sebab saya buat 3 kilo kan, jadi saya perlukan kuali yang besar. Okey, jadi step pertama ni korang buka dia ni. Juga kita nak biarkan. Okey, alhamdulillah kawan saya tolong lagi. Dia baru balik tugas. Perut lapar sehingga ajak boleh makan kan. Nak makan kedai. Okey, jadi 2 kilo Okey, 3 kilo. Buih-buih ambil masa jugalah berapa minit semua. Kita biarkan dia juga. Jadi kita tak perlu nak tu ambil masa juga. Sebab apa dia ni. Okey. Tapi kita kuatkan api sikit. Tak ada masalah, kita kuatkan api. Gula berbahaya pada tubuh. Untuk pengetahuan korang, gula sebenarnya tetap diperlukan dengan tubuh kita. Kekurangan gula boleh menyebabkan tubuh badan lemah. Tubuh badan kita lemah. Jadi macam mana pun kita perlukan juga. Banyak kegunaan molasses ni. Dia naik macam ni, korang biarkan je. Jangan takut apa-apa. Kalau dia dah campur air sekejap lagi, dah campur gula merah sekejap lagi, dia lagi. Okey, bagi korang yang tak tahu lagi kan, molasses ni untuk buat apa semua, dia banyak kegunaan dia. Sektor pertanian, peternakan dan banyak lagi. Ramai orang yang pakai molasses ni. Bagi mana yang tak tahulah. Macam saya cakap lah, campur gula merah, gula Melaka. Tapi saya pakai 2 je. Gula putih dengan gula merah saya pakai.
Dia banyak juga. Kalau nak katakan protein dia banyak. Pasal saya cakap untuk pertanian, peternakan, memang elok. Molase ni memang bagus dipakai. Jadi makan masa juga kita nak bagi cairkan gula putih ni, makan masa juga. Nampak? Jadi makan masa juga, kita biarkan dia selagi dia tak air semua, kita tak boleh nak tambah lagi. Kita tak boleh nak tambah air, kita tak boleh apa. Kalau korang biarkan senduk ni, kalau korang angkat dia akan jadi keras tau. Dia akan jadi keras. Macam batu. Nampak macam ni kan. Dia kalau betul-betul ni keras ni, kalau korang tengok ni, kalau korang biarkan tangkut, dia akan jadi keras. Jadi jangan takut jadi biar je. Tak cukup masak apa benda, dia akan jadi keras. Bila kau bawa keluar, letak luar ke apa pun, dia akan jadi keras. Jadi banyak juga kegunaan dia. Tu serba sedikit lah saya kongsi kat korang apa kegunaan dia, kat mana yang perlu pakai untuk apa. Saya ulang lagi sekali kan, macam saya cakap lah, pertanian, peternakan, semua banyak pakai benda ni, molasses ni. Dia untuk macam serba sedikit, macam untuk vitamin lah. Bagikan tu. Okey, jadi ni pun salah satu untuk pakai kutu air. Kutu air pun perlukan molasses juga. Untuk ni daripada segi macam ikan yang mana orang bela kutu air ke apa ke, dia pun salah satu juga. Bahan yang perlu. Bahan yang perlu untuk kita campurkan. Tengok, pedih mata lah. Saya cakap orang pedih. Dia akan jadi air jadi korang biar je. Saya kalau saya seorang jelah, tapi kawan saya ada, alhamdulillah lah, bantu saya. Senang sikit, jadi saya boleh bercakap, dia boleh buat je. Nampak bila dia dah, tadi saya cakap keras. Nampak tadi saya cakap keras, dia dah kacau je, tengok dia dah hilang dah. Jadi jangan takut macam kerak-kerak ke atas ni ke apa ni kan. Biar je. Dia panas, dia akan cair sendiri. Okey, tinggal sikit lagi. Saya ingat 5 minit dah ada ni. Saya rasa 5 minit dah ada. Okey, jadi kita biarkan lagi. Tengok. Tu saya pakai periuk. Sebab apa saya pakai periuk? Tengok, dia bila dia dah mula nak cair, dia akan naik. Dia punya naik tu. Bau dia pun sakit tu, sakit mata juga tu. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Pedih mata lah. Saya ulang lagi sekali benda ni. Untuk buat kutu air yang sekarang tengah beta, tengah meletup-letup benda-benda ni semua ni kan, untuk nak kutu air apa semua, molasses ni pun guna juga. Salah satu bahan penting guna molasses ni untuk letak kat situ. Macam mana nak bagi bom kan, meletupkan kutu air tu jadi banyak, khasiat dia, gemuk-gemuk kutu air tu semua. Ni bahan yang kita perlukan. Jadi banyak cara dia. Banyak cara dia, banyak kegunaan dia. Macam kau nak letak benda ni, bila dah jadi nanti molasses tu, letak kat makanan, letak kat kucing sikit ke apa kan, letak kucing, gaul-gaul pun makan pun dorang selera. Macam saya kata lah, badan kita pun perlukan gula. Jadi sama juga binatang semua pun perlukan gula. Okey, jadi sementara korang tengok sini, okey, dia dah kembur macam ni. Okey, jangan letak dulu belah sana, tak settle lagi. Dia belum settle lagi belah situ. Dia molasses ni ikut kandungan korang lah. Ikut, kalau korang rasa nak terlampau manis, tapi ikut cara saya. Pasal saya dah pernah buat dah. Satu gula ni, 1 kilo ni 500 tu, bila 2 liter air, dia jadi cair. Tapi saya punya molasses, kalau korang tengok, dia siap kental, color dia lagi pekat, apa benda semua. Orang kata senang cerita, terbaik dari ladang. Okey, jadi kita tengok belah sini, ada lagi tak? Sikit lagi guys. Jadi langkah seterusnya, kita ambil satu-satu. Kita ambil satu-satu. Ambil satu, kita letak. Kalau kau pakai kuali kecil, kau kena letak satu-satu lah.
Dua, tiga, empat. Sebab pasal saya pakai periuk. Aduh, pedih mata, nampak? Tak menangis. Pedih mata. Boleh tak? Okay, jadi kawan saya tolong. Sebab saya pakai periuk dia kalau dah betul dia masak nanti dia lagi tinggi. Sebab kalau saya pakai periuk, saya boleh letak banyak Kalau korang pakai kuali kecil, korang kena letak satu, tunggu lah. Jadi apa langkah seterusnya? Selepas kita dah letak, kita biarkan dia betul-betul cair semua. Semua. Jadi saya macam saya cakap lah, 3 kilo. Jadi gula putih 3 kilo, gula merah 3 kilo, air 1 liter. Tepung gandum tak perlu banyak pun. Tepung gandum lebih kurang untuk 1 kilo je kita pakai 2 sudu besar. 2 sudu besar sudah cukup. Okey, bila saya letak luar nampak dia terangkat saya cakap tu dia punya melekat. Ni yang saya cakap tu, nampak? Selagi dia tak cukup masak dia tu, tempoh masak dia tu tak cukup lagi, macam ni ada. Bila letak dia akan jadi keras lah, apalah tengok. Ni dia. Okey. Jadi kita pelan-pelan kacau. Kita pelan-pelan kacau bagi dia ni. Sedap kan? Nampak? Betul saya cakap, memang sedap. Kalau saya makan YouTube memang sedap. Dia punya manis dia apa semua kan. Kalau macam ni pun korang makan pun memang sedap. Yalah benda tu manis. Tapi jaga-jaga lah, jangan terlampau banyak sangat. Bila terlampau banyak kencing manis sekarang, siapa nak jawab? Okey, jadi kita biarkan dia berapa minit untuk dia betul-betul hancur semua. Tapi bila kita dah letak gula merah ni ataupun gula Melaka ni, bila kita dah letak, dia dah kurang dah asap dia tu. Benda ni korang kena jaga Saya pernah itu hari saya buat untuk 5 kilo. Saya buat untuk 5 kilo. Bila dah campur air, bila dah campur tu semua, dia naik sampai habis. Maksudnya tumpah-tumpah. Jadi benda ni korang jangan tinggalkan. Korang kena sentiasa tengok. Agak-agak dia dah naik terlampau tinggi, korang kecilkan api dia. Okey, kacau lagi sampai hancur. Sambil tu kita tekan-tekan sikit, nak bagikan dia cepat. Okey, tak tolong kawan saya kacau kan. Keras tu. Selagi tak tu nampak ni. Nampak dia punya keras tu. Dia punya keras nampak. Tapi sedap. Macam ni kalau korang makan pun, korang kopek macam ni korang makan pun sedap ni. Sebab dia gula kan, manis kan. Kena pula kita campur dua, gula merah dengan gula putih kan. Sedap. Saya rasa lah, kalau korang tak cek, korang rasa macam mana. Kau ingat tak dalam kedai, kat kedai tu ada yang macam dia letak asam boy. Dia letak asam boy, lepas tu dia kata madu tu kan. Madu dia letak tu. Saya, kalau betul-betul rasa sebiji macam mana kita beli tu yang katakan dia letak madu kat kedai-kedai tu lah, sebiji macam ni. Kau boleh cubalah, kau boleh rasa. Kenapa perlu letak tepung? Okey, sebab apa? Itulah dia. Nanti kau tengoklah puas hati tak puas hati. Kalau kau buat ni, kau orang letak air saja, dia tak akan jadi pekat. Dia akan jadi cair juga. Dia tak kental. Okey, ada lagi ni. Masih keras lagi ke tak? Tinggal sikit-sikit lagi. Kacau sampai dia larut semua. Sambil tu kita tekan-tekan sikit.
nampak macam pekat, betul tak? Nampak macam pekat, sebenarnya dia tak berapa. Dia tak, kalau bila dia dah cair, dia dah sejuk apa benda semua, dia tak akan pekat. Itu pasal kita letak tepung gandum. Kita letak tepung gandum. Kau jangan pakai tepung lain, tepung gandum. Jadi langkah seterusnya bila semua dah cair. Okey, ni amaran Korang letak air, korang jangan sekali bram. Bila korang sekali bram, dia akan mancuk macam mana gunung berapi tu meletup. Macam tu lah. Okey, jadi kena pelan-pelan. Untuk tambahkan air. Nampak tu? Korang nampak? Nampak lah apa jadi ni? Tu saya cakap kena pelan-pelan. Macam mana kau nampak gunung berapi tu macam ni lah dia. Jadi kita tambah lagi sikit-sikit. Sikit-sikit lagi kita tambah. Bila gula berjumpa, gula bertemu dengan air. Nampak apa jadi? Jadi kita terpaksa buat pelan-pelan, sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Kita tambahkan juga air ni. Kita tambahkan juga air ni sikit demi sedikit. Selesai kita taruh air untuk 2 kilo. Kacau. Okey, langkah seterusnya. Tepung gandum 1 kilo 2 sudu 4 5 6. Okey. Okey, jadi tepung ni kan korang kena betul-betul lah ni. Nampak dia, kalau korang tu nampak. Jadi kena bagi betul-betul larut lah. Kena bagi dia betul-betul larut dekat dia punya ni. Ni dia tak cukup masak pun, korang jangan cepat-cepat ambil tau. Kau kena biar je, layan je benda ni. Kena bagi layan saja. Kalau korang cepat-cepat macam ni, korang ambil tutup, nanti dia akan jadi keras macam ni. Jadi biarkan dulu. Okey, ni kira dah nak habis lah ni, dekat penghujung lah ni. Ni nak penghujung lah. Tengok, makin dia naik nampak. Makin kita ni dia naik. Okey, jadi dah time macam ni. Okey, kita slowkan kita kecil api sikit. Api sikit. Kalau kita kuatkan dia lagi naik. Okey, jadi bila kita kecilkan api, tengok dia turun balik. Okey, jadi kita dah kecilkan api, kita kuatkan sikit balik. Kita kuatkan sikit balik sampai dia jadi macam ni. Sampai dia jadi macam ni Korang dia nampak dia dah jadi berpecah kan. Jadi macam ni tandanya dah masak. Nampak berapa ketat. Okey, kalau macam ni korang pegang, memang nampak bila korang buat ni, nampak macam dia masih lagi tak nampak kental hitam dia, betul tak? Okey, jadi macam ni dia dah masak. Okey, kasih selup, tutup api dia.
Okay. Pastikan 3 bahan kat dalam ni semua dah larut 3 bahan kat dalam tu dah larut. Apa benda semua dah tak ada dah dia punya tu. Macam tadi tu nampak tadi saya kuatkan api sikit kan. Tapi dia kalau betul-betul dia macam ni. Kalau kita tengok kat sini, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni dia dah masak dah, nampak? Macam ni dah masak dah. Okey, jadi langkah seterusnya. Okey, kita sediakan bekas. Kita sediakan bekas sebab apa? Kita nak sejukkan dia. Salah satu molasses kita yang dah masak dia mesti ada buka macam ni. Ni tanda ni dah masak. Okey, jadi langkah seterusnya. Kita sediakan satu beg ni. Lauk ais. Sebab saya nak cepat. Itu pasal saya buat kaedah ni. Saya nak cepat kan. Tapi kalau korang boleh tu, korang boleh. Kalau korang nak lambat, korang boleh je biarkan dia kecil tu sendiri Okey, jadi tuang sini sikit. Tekan bawah dulu. Okey. Okey, jadi terus. Cinta tolong abang saya suruh letakkan. Okey. Kita tambahkan sikit. Dulu kan, takut jadi apa-apa. Sebab saya nak cepat. Ni cara dia bila saya nak cepat. Okey, kita biarkan kawan saya tolong bagi masukkan semua. Okey, selepas dia dah sejuk, dia dah sejuk, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi sebiji macam ni. Dapatlah kita punya molasses hitam, betul-betul hitam, pekat. Dia tak cair. Dia tak cair. Okey, saya tuangkan sikit tunjuk contoh. Ini salah satu dia punya pekat dia tu ni saya buat masa ni saya buat 5 kilo punya. 5 kilo punya. Okey. Jadi sampai di sini sajalah perkongsian saya dengan korang. Jadi kita sama-sama belajarlah Kalau macam banyak cara orang buat, kadang-kadang daripada macam ni. Okay, saya dah cuba dah macam-macam. Cuma kali ni teknik baru ni. Teknik baru ni bila saya buat cara ni, saya campurkan tepung. Tepung gandum saya campurkan. Baru alhamdulillah nampak pekat dia, gelap dia. Jadi kita dah ada molasses. Kita dah ada molasses, jadi kita bolehlah macam letak pertanian, peternakan semua pakai ni. Dan dia akan jadi macam ni. Selepas dah macam ni, korang letak je tempat biasa, tempat telur. Selepas dia dah sejuk, tapi pastikan dia dah sejuk Dia dah sejuk, betul-betul dah sejuk, korang dah boleh pegang. Bila dia dah sejuk, dia akan jadi macam ni. Sebiji dia akan jadi macam ni. Tapi kena sejukkan dia. Cuma saya nak cepat. Saya nak cepat, saya buat dengan kaedah macam ni. Kalau korang rasa tak ada ais batu, tak ada bau, tak apa. Selepas dah kuali itu, korang dah letak, korang biar je lah 3-4 jam ke 5 jam sampai dia sejuk. Selepas dia dah sejuk, baru masukkan ke dalam botol. Masuk dalam botol dan simpan tempat tertutup. Okey, jadi sampai di sini saja saya punya video. Jika ada apa-apa pun yang kurang faham ke apa ke, biasalah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar buat benda macam ni. Cubalah teknik saya bagi ni, korang tengok. Korang boleh dapat satu molasses. Molasses yang pekat.
kental. Jadi kalau nak lagi manis, terpulang pada korang. Macam saya buat sekilo. Kalau korang rasa korang nak buat 1 liter air 3 kilo pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi lagi elok korang buat sukatan, dia ikut sukat 1 kilo gula putih, 1 kilo gula merah, 1 liter air, tepung gandum 2 sudu besar. Okey. Jadi sampai di sini je lah. 2-3 kali saya dah cakap sampai di sini saja perkongsian saya. Okey, jadi jika ada apa-apa, anda boleh cuba. Kalau nak tahu lagi apa kegunaan dia, mungkin kat dalam saya punya video ni saya tak tunjuk. Apa benda lagi saya tak bagi tahu. Korang boleh cek kat dalam Google. Dalam Google korang boleh cek apa khasiat dia, apa kelebihan dia, kegunaan dia untuk apa semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.